Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Untuk acara memperingati Pak Sako ataupun Ishak Haji Muhammad sempena pemergian beliau ke rahmatullah pada 7 November 1991, 29 tahun pemergian beliau. Kami kawan-kawan lah kan, Muiz, Gita, kemudian Ikram, dan juga di belakang kamera tu Azan dan juga Iskandar audio. Sama-sama rasa kita perlu membuat satu acara memperingati Pak Sako lah sebagai salah seorang daripada pejuang kemerdekaan kita. Untuk acara memperingati sempena pemergian 29 tahun Pak Sako ni, puisi yang aku pilih untuk dideklamasikan berjudul Burung Bacul. Itu. So tajuk dia ni pun sebenarnya agak keras dan juga mungkin ada metafora. Burung bacul. Okey, Mak Izzah. Alright. Sorry tak nampak, aku nak kena buka je mata. Baru nampak. Dulu dia burung liar, aku tangkap dalam belukar. Dia mematuk, mencakar dan menggelepar. Si kecil berani melawan si besar. Aku bawa dia pulang, aku beri sangkar gemilang. Aku jaga, sayang dan julang. Petang pagi dia kuulang. Waktu panas dia kusiram, bulunya disikat dan diandam. Ku jaga dia siang dan malam, sampai hatinya jadi tenteram. Lama-lama jinaklah si burung, tidak monyok ataupun murung. Tidaklah sedar dia terkurung, tempat makannya hanya tempurung. Aku petik dia berbunyi, dan aku latih dia menyanyi. Merdu bunyinya mengalun seni, istimewa bila waktu sunyi. Jiran-jiranku kiri dan kanan, ramai yang sangat berkenan. Yang pandai menelik mengatakan, kononnya bertuahlah kecil handalan. Akhirnya pada suatu hari, kubawalah dia ke belukar berduri. Burung merdeka hendak ku cari, dengan pemikat handal bistari. Denak pujaan mulanya gagah, berbunyi mengetap dengan megah. Tapi sebentar dia pun kalah, laksana anak emas penjajah. Sekian, terima kasih. Mimpi siang. Dalam buruk kulihat cantik, pada lurus ku nampak lentik. Bila patuh menjadi fanatik, menjelmalah naga dari jejentik. Dalam tenang kulihat ribut, mencari si umang akan si siput. Apa bezanya rabut dan ragut? Kenapa kambing ada berjanggut? Masuk dalam beras ada lintah, dalam padi ada lintah, dalam bahasa ada pepatah mangkuk buruk jangan ditata. Minta mana tidak berkilat, minta di dada dapat mengilap, patah kaki jatuh memanjat dikatakan jatuh bermain silat. Dalam istana ada pondok, ada kucing pakai tanduk, ada monyet pakai tengkolok, alim ulama memasang colok. Dalam bulat ada persegi, dalam timba ada perigi.
pada tumpul ada seligi, dua mata pada gergaji. Dalam pukat kulihat bubu ada tebera berupa tebu. Apa bezanya amah dan babu? Kurus harimau dibuat lembu. Pantun dipetik daripada Budak Beca terbitan 1957. Sekian. Saya bukan rakyat yang derhaka. Saya suka negeri kita merdeka. Tetapi jangan disuruh minum cuka. Tidak mahu saya pergi ke neraka. Saya tidak tahu berpolitik, tetapi mengerti apa yang cantik. Buah papaya atau betik, serupa saja saya dan Patik. Orang bercakap pasal demokrasi, diajak memilih kerusi. Awak fikir sudah sekongsi, rupanya ada atas mengatasi. Aku sebenarnya tak begitu perkataan dia tu berahi sangatlah dengan puisi-puisi Pak Sako ataupun sajak-sajak Pak Sako ni. Sebab aku rasa puisi dan juga sajak Pak Sako ni, ini pandangan peribadi dia agak kurang puitis dan agak menyindir bahasa dia. Tapi itu merupakan satu tradisi daripada sastra tradisional Melayu lah, khususnya dalam seloka, pantun, gurindam, syair. Jadi Pak Sako punya style dan gaya ni dia ada unsur-unsur tradisional, sastra tradisional Melayu, dan pada masa yang sama penggunaan gaya bahasa di dalam puisi-puisi Pak Sako ni adalah bahasa-bahasa seharian yang boleh kita katakan kurang puitis lah. Jadi aku sebenarnya bila aku deklamasi puisi Pak Sako, aku agak kurang feel sebenarnya kan. Jadi aku lebih dekat sebenarnya dengan novel-novel dan juga cerpen daripada Pak Sako. Jadi mungkin ada satu cerpen tu aku nak kongsi bersama-sama dengan para penonton ataupun pendengar yang mengikuti acara ni. Tajuk dia sekejap Anak Luar. Anak Luar, muka surat 31. Muka surat 31. Okey aku baca sikit je, 2 perenggan sebab aku rasa menarik. Ini antara cerpen yang membuatkan aku terfikir lah. Sebab apabila kita nak membaca karya daripada Pak Sako ni, kita kena fahami ianya muncul bukan dalam hampawa ataupun vacuum, tetapi ada konteks yang melatarinya. Okey, tajuk dia Anak Luar. So aku bacakan 2 perenggan yang pertama. Master Cheong Pang Siu ada mempunyai seorang sahabat sahaja di dalam dunia ini, dan ganjil pula kerana sahabatnya itu seorang pemuda Melayu. Sultan Ahmad rakan sekolah kepadanya semenjak kedua-duanya masih budak-budak. Cheong Pang Siu seorang Cina peranakan Melaka, beragama Kristian dan baru keluar dari sekolah paderi yang bernama St. George. Sultan Ahmad, bukan Sultan dia Sultan, S-U-T-A-N. Sultan ni sebenarnya gelar yang biasanya diberikan di kalangan orang-orang Minang lah. Okey, Sultan Ahmad peranakan Sumatera dan mengetahui bahasa Belanda dan telah berpindah ke Melaka kerana hendak belajar bahasa Inggeris. Maka oleh sebab ia tidak mendapat masuk sekolah Inggeris yang lain, barangkali kerana umurnya telah lebih, terpaksalah ia masuk ke sekolah paderi, dan di dalam sekolah itulah ia berkenal dengan Baba Pang Siu. Dan semenjak itu kedua-duanya jadi semacam belangkas, dan ikatan persahabatan mereka itu bertambah-tambah kuat apabila Sultan Ahmad bersetuju masuk dan telah masuk agama Kristian.
Ini kalau nak tahu cerita selanjutnya ni, maknanya kena baca cerpen anak luar dalam buku ni, koleksi cerpen-cerpen Pak Sako lah. Ini menarik untuk aku sebab ini satu-satunya, bukan satu-satu, mungkin ada yang lain aku tak pasti, tapi yang pernah aku baca, ini adalah satu-satunya cerpen yang menceritakan orang Melayu masuk Kristian. Jadi persoalannya untuk aku yang menarik ni adalah pada waktu itu, apabila yang ini ditulis dalam, sekejap ni tahun bila ni? Sekejap, ini tahun 1937, Warta Ahad. Dikeluarkan 17 Oktober 1937. Jadi pada waktu itu, Pak Sako menulis orang Melayu masuk Kristian. Dan kalau kita, mungkin kalau siapa-siapa yang mengkaji sastra ke, pada waktu itu apakah timbul kontroversi ataupun menjadi satu polemik yang besar apabila seorang pengarang menulis tentang orang Melayu masuk Kristian. Aku tak tahulah, tapi aku rasa maknanya pada waktu itu persoalan-persoalan ataupun naratif seperti ini adalah naratif yang telah ditulis dan nampaknya seperti dia tidak mengundang sesuatu yang bersifat kontroversi pada waktu itu. Tapi persoalannya, kalau sekarang ada penulis yang menulis sebegitu, bagaimana? Itu menarik tu. Maknanya terdapat peralihan ataupun perkembangan ataupun perubahan pemikiran di dalam masyarakat Melayu daripada waktu itu, yang isu orang Melayu masuk Kristian yang ditulis oleh Pak Sako seakan-akan tidak menjadi sesuatu yang bersifat kontroversial. Tetapi kalau sekarang ni, aku rasa kalau tulis macam tu pasti akan kontroversial lah. Tapi cerita ni bukannya tentang Melayu, cerpen tentang Melayu masuk Kristian, tetapi lebih kepada kritik khususnya terhadap orang Melayu sendiri dan juga terhadap masyarakat pada waktu tersebut, dan juga menunjukkan bahawa pada waktu itu kebangsaan Melayu belum cukup membulat lagi, belum penuh sempurna ataupun mantap lagi lah. Jadi kebangsaan Melayu tu mungkin tahun 1937 baru benih-benih dia nak tumbuh, kerana kritik dalam cerita anak luar ni adalah tentang orang daripada negeri Terengganu. Azan orang Terengganu kan. Azan orang Terengganu. Iskandar orang Terengganu juga. Jadi ni kritik ni sebab dia orang ni pergi ke negeri Terengganu kan. Jadi kritik terhadap orang Terengganu yang anti orang luar. Walaupun orang luar itu adalah yang dikategorikan sebagai orang Melayu juga. Kan, sebab Sultan apa nama dia tadi? Sultan Ahmad Sultan Ahmad tadi, bila dia masuk Terengganu dia tukar nama. Dia jadi Wan apa dah, aku dah lupa dah dalam buku ni. Dan dia masih lagi tidak tidak diterima sebab dia dilihat sebagai orang luar pada akhirnya. Sedangkan Baba Pangsiu dan juga ada seorang lagi kawan dia ceritanya multiracial sebab dia ada ada Melayu, ada Cina, ada India kan. Jadi bila yang India tu masuk Islam dan yang Cina tu pun aku dah lupa Cina dengan India pada waktu tu diterima oleh orang Terengganu sebab dia tidak dilihat orang luar kerana satu, dia bawa harta, dia bawa kekayaan, dia bawa modal, dan juga dia masuk Melayu lah. Kalau yang India tu dalam watak ni Ramasamy, dia masuk Islam. Tapi Sultan Ahmad ataupun Wan tadi dalam novel ni tidak diterima oleh orang daripada Terengganu, walaupun dia boleh dikatakan di dalam kategori Melayu lah kan. Jadi maknanya dalam novel ni adalah satu kritik lah. Kritik, tajuk dia anak luar, maknanya kebangsaan Melayu pada waktu tu belum membulat lagi. Terima kasih. Kena baca kena baca lanjutlah untuk tahu benda ni kan. Okey, terima kasih. Syair Pilihan Raya 1986. Dengan Bismillah
Syair dimulakan, kisah pilihan raya hendak diceritakan. Peristiwa berguna patut dirakamkan. Sejarah Malaysia, rakyatnya yang menentukan. Syair disulam dengan puisi supaya jangan cepat basi. Gurindam dan seloka turut diisi, pantun juga mengindahkan tradisi. Kerajaan baru Malaysia belum dibentuk, janganlah kita kutuk mengutuk. Ingatkanlah cerita burung belatuk nak lilit emas pada songkok. Menteri-menteri belum dilantik, tetapi sudah pakai kereta cantik. Janganlah mudah kena kecek, akhirnya kelak hidup kita melepek. Anak muda zaman sekarang, janganlah pandai banyak temberang. Janganlah main serkap jarang, kelak tanah air kita diambil orang. Syair dan gurindam, bacalah berlagu sambil berfikir, bertopang dagu. Banyak perkara yang patut diragu, pecahkan ruyung dapatlah sagu. Renungan Pak Sako, utusan zaman 10 hari bulan Ogos 1986. Terima kasih. Sajak Pak Sako. Papa Ragat anak groovy sedang membiak di sana sini, di pantai memakai bikini, di kubur memakai mini. Orang-orang kampung menghadap kiblat, mereka membawa komik-komik barat, bermain karate ganti bersilat, makan anggur gantikan langsat, gasing dibuang dimajukan bowling, berasmara mereka kata nekling, bercumbu-cumbu mereka kata packing, buang mak inang menggantikan dancing. Tetapi bila bergula dalam kencing, barulah teringat nak makan jering. Terkenang kepada petai dan kerdas, barulah nak belajar mandi hadas. Melayu bukan, Malaysian pun bukan, Cina bukan, Indian pun bukan. Inikah akar-akar yang mengaku rotan? Atau kaca-kaca yang mengaku intan? Sajak ini
dibaca Pak Sako ketika menerima ijazah kehormat Doktor Kesusasteraan daripada Chancellor Universiti Malaya pada tahun 1973. Sekian, terima kasih. Okey, sebenarnya ada satu lagi cerpen yang ditulis oleh Pak Sako yang aku rasa dia mendahului zaman lah, kan? Apa yang menarik ya, dalam cerpen ni berjudul Menang Berjudi Terpinjam Budi. Aku baca dia punya cuplikan sedikit sebelum aku terangkan sedikit secara ringkas lah. Okey. Yang ni ada seorang perempuan tu bercakap dengan Encik Budin. Okey ya. Tetapi cubalah cik pandang bulan tu. Sungguh pun rupanya indah dan cahayanya terang benderang, cantik dan hebat, tidak syak lagi. Tetapi apa gunanya berkeseorangan? Begitu. Encik Budin tidak menjawab apa-apa. Dia, perempuan ni bercakap dengan Encik Budin. Okey. Laki saya, perempuan ni bercakap, laki saya telah ceraikan saya semalam, tapi esok lusa ia akan berkahwin pula dengan seorang perempuan yang lebih muda dan lebih comel daripada saya. Orang laki-laki memang begitu. Kita perempuan juga yang kecewa. Sekonyong-konyong Budin pun menangis teresak-esak dan berkata perlahan-lahan dengan suara yang tersangkut-sangkut. Nasib saya pun begitu juga. Tidak ubah sedikit pun. Yang sebenarnya saya ini seorang perempuan dan baru sahaja bercerai dengan suami saya. Oh, ini menarik sebab kalau kita baca, yang ni aku ambil dekat tengah-tengah. Kalau kita baca dekat daripada mula tajuk dia ni, kita seolah-olah Encik Budin ni lelaki. Tetapi pada akhir cerita tu, rupanya kita mendapati bahawasanya Encik Budin ni sebenarnya adalah seorang perempuan. Untuk aku menarik, dia ada unsur-unsur transseksual, transgender dan penyamaran. Dan bila bercakap tentang penyamaran ni, dia ada satu tapi yang ini ni sastra tradisional Jawa lah, iaitu Serat Centini. Serat Centini ni mengenai cebolang yang juga menyamar. Dia boleh jadi perempuan, dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi transgender. Itu menarik. Jadi Pak Sako dalam hal ni, Encik Budin tu, walaupun nama dia pada awal cerita adalah lelaki, tapi sebenarnya adalah seorang perempuan. Cerita ni sebenarnya dia lebih kepada mengkritik obsesi orang Melayu tentang gelar, nama, gelar yang mulia, Tan Sri Menteri, kan. Tapi ada satu unsur tu adalah unsur transseksual, iaitu lelaki menjadi perempuan dan perempuan dalam konteks ni menjadi lelaki. Jadi menarik. Buku ni aku beli kat sini juga, kan. Jadi kalau korang nak beli buku ni boleh juga beli dekat sini lah. Tapi aku rasa membaca buku-buku Pak Sako ni penting untuk kita memahami konteks zaman dia tu. Maknanya dalam konteks ni, cerita cerpen Menang Berjudi Terpinjam Budi ni mendahului zaman lah untuk aku, sebab dia mengangkat isu-isu walaupun secara permukaan tentang persoalan transseksual, iaitu seorang perempuan menjadi lelaki. Dan akhirnya apabila dia berjumpa dengan seorang lagi perempuan, dia mengaku bahawa dirinya bukan lelaki tetapi seorang perempuan. Dan mereka kemudiannya, kalau dalam akhir cerita ni, bersama-samalah untuk mengembara. Kan, itu menarik itu. Kan, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama sehingga ke akhir untuk menyaksikan tribute daripada kami, kawan-kawan di Kawah Buku, kepada arwah Ishak Haji Muhammad atau lebih dikenali dengan Pak Sako. Ini adalah sedikit usaha kecil di Kawah Buku untuk kita menghargai, untuk kita mengenali, untuk kita menelusuri kisah perjuangan tokoh-tokoh yang telah banyak menyumbang di dalam arus kebangkitan, perjuangan dalam memerdekakan rakyat Malaysia. Dan aku sudahi penutup kepada tribute ini dengan dua kerat pantun yang sendiri dikarang oleh Pak Sako, yang aku rasa pantun ni
menjadi penutup yang sempurna kepada tribute yang kita hasilkan ini. Di Pahang, ada ramai datuk-datuk dan Tan Sri-Tan Sri. Tetapi Pak Sako mereka itu perli. Naik rakitlah awak ke pekan pergi. Cari-carilah di sana jeruk ikan kerisi. Tetapi orang tua macam Pak Sako ni sudah bongkok pun masih berani. Masuk penjara sudah 3 kali. Janganlah awak semua perli-perli. Jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada gitaris kita Muiz. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah memberi kontribusi, berpartisipasi, sehingga kita jumpa di lain hari. Terima kasih.